Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasmi bin Yaakob, nombor metrik 2749443, pelajar PJJ UiM Sintu. Hari ini saya akan membentangkan tentang teori komunikasi dalam organisasi. Teori ini adalah salah satu daripada kursus teori komunikasi. Komunikasi organisasi adalah penampilan dan perspektif mesej atau maklumat dalam unit komunikasi yang merupakan sebahagian daripada organisasi tertentu. Dalam organisasi secara umumnya, terdapat unit komunikasi dalam beberapa hubungan hierarki antara satu sama lain dan juga berfungsi dalam lingkungan tertentu. Dalam komunikasi organisasi terdapat beberapa teori sebagai kajian lanjutan organisasi yang akan dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, teori struktur klasik, iaitu teori ini juga boleh disebut teori mesin yang berkembang sejak tahun 1800 abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebagai institusi berpusat dengan tugas khusus yang juga memberikan panduan mekanistik struktur yang kaku sehingga tidak kreatif dan tanpa inovatif. Yang kedua, teori neoklasik ataupun hubungan manusia, iaitu teori ini muncul kerana tidak berpuas hati dengan teori klasik. Teori ini juga menyempurnakan teori sebelumnya, iaitu teori klasik. Teori ini merujuk kepada kepentingan aspek psikologi dan sosial pekerja sebagai individu atau kumpulan kerja. Eksperimen yang dilakukan oleh Hilton Mayo pada tahun 1924, syarikat yang juga pemilik syarikat Western Electric di Sirico dan ditaja oleh American National Research Institute, telah menemui kesimpulan bahawa pentingnya memberi perhatian kepada gaji, insentif dan keadaan pekerja adalah perkara yang sangat penting demi mempertingkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Yang ketiga, teori fusion. Teori ini kerana dengan kesedaran mengenai masalah kepuasan kepentingan manusia yang berbeza dalam birokrasi, Bakers pada tahun 1950 telah mencadangkan proses perpaduan. Dia mengatakan bahawa organisasi pada tahap tertentu yang mempengaruhi individu, walaupun pada masa yang sama individu mempengaruhi organisasi yang diperibadikan oleh setiap pekerja. Individu disosialisasikan oleh organisasi. Yang keempat, teori pin penghubung ataupun yang Likert dari University of Michigan telah mengembangkan model penghubung. Teori ini menerangkan struktur organisasi yang berkaitan dengan beberapa kumpulan yang bertindih. Dalam teori ini terdapat penyelia yang terdiri daripada dua kumpulan, ketua unit rendah dan tinggi. Penyelia ini mempunyai fungsi menghubungkan pin atau mengikat satu kumpulan kerja dengan kumpulan kerja yang lain di peringkat seterusnya. Dalam teori ini merujuk kepada struktur ke atas dan bukannya struktur ke bawah. Komunikasi, pengawasan dan pencapaian tujuan semuanya diarahkan ke atas. Sehingga dapat dikatakan bahawa proses kumpulan mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi dalam membuat struktur organisasi dengan pin keselamatan yang menghubungkan dengan cekap kerana semua kumpulan mesti berkesan. Yang kelima, teori organisasi moden, iaitu teori terbuka. Teori ini bermula pada tahun 1950 yang merupakan kesinambungan dari teori klasik atau neoklasik. Teori moden biasanya disebut sebagai analisis sistem atau teori terbuka, kerana dalam teori ini pemikiran atau paradigma orang telah mengalami perkembangan dan bahkan lebih kritikal daripada sebelumnya, yang
cenderung didorong oleh atasan. Teori ini sebenarnya adalah teori yang menggabungkan teori klasik dengan teori neoklasik yang bertujuan mengembangkan ahli teori sebelumnya. Teori ini dilihat kerana pada dasarnya organisasi adalah unit yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Organisasi bukanlah sesuatu yang tertutup dan tidak mementingkan persekitaran, tetapi sesuatu yang terbuka dan berkaitan dengan persekitarannya. Dengan kata lain, yang ingin bertahan, maka dia mesti dapat menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Yang keenam, teori budaya organisasi. Dalam sebuah organisasi terdapat pelbagai orang yang latar belakangnya yang berbeza. Organisasi akan menjadi baik jika ada budaya yang baik di dalamnya dan sebaliknya. Kerana budaya adalah perangsang, minda dan jangka. Begitu juga sistem dalam beberapa teori objektif. Kesimpulannya, di dalam sebuah organisasi, di dalamnya terdiri dari orang-orang yang mempunyai tugas masing-masing dan saling berhubung antara satu sama lain. Ini kerana sistem tertentu memerlukan komunikasi yang baik sehingga prestasi organisasi berjalan dengan lancar supaya apa tujuannya dapat dicapai. Organisasi itu sendiri adalah unit sosial yang terdiri daripada orang-orang yang mempunyai tugas dan pembahagian kerja masing-masing tetapi saling berkaitan untuk mencapaikan tujuan tertentu. Organisasi adalah sebahagian penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan dan cita-cita masing-masing. Sekian, terima kasih.